Ini bab orang yang berpendapat Nabi SAW meninggalkan bantahan itu menjadi hujjah, bukan orang lain selain daripada Rasulullah SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Aku pun berkata, engkau bersumpah dengan nama Allah? Qala, beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Umar bin Al-Khattab bersumpah dengan nama Allah untuk perkara itu di hadapan Nabi SAW, tetapi Nabi SAW tidak membantahnya, tidak menegurnya. Ini bab hukum-hukum yang diketahui dengan dalil-dalil dan bagaimana makna dalil itu dan taksirannya. Nabi SAW telah menyebutkan tentang kuda dan selainnya. Kemudian baginda SAW ditanya tentang himar. Nabi SAW pun menunjukkan kepada mereka kepada firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Sesiapa yang melakukan seberat zarah kebajikan, dia akan melihatnya, yakni dia akan mendapat balasannya. Ditanya Nabi SAW tentang dhab, baginda menjawab, aku tidak makan dan aku tidak mengharamkannya. Pernah dhab dimakan dalam hidangan Nabi SAW, yakni hidangan yang disediakan untuk Nabi SAW. Kerana itu Ibnu Abbas beristidlal, menjadikannya sebagai dalil bahawa dhab tidak haram. Yang makan dhab itu tidak haram. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, kuda untuk 3 macam orang. Untuk satu orang kuda membawa pahala, dan untuk satu macam yang lain pula kuda memberi perlindungan, yakni kepadanya. Dan untuk satu macam yang lain pula kuda membawa dosa. Adapun kuda yang membawa pahala kepada seseorang itu ialah orang yang memelihara kuda fi sabilillah, untuk digunakan di jalan Allah, yakni untuk berjihad di jalan Allah. Fa'atala fi marjin, dia mengikat kuda itu di marjin, padang rumput ataupun raudhah, di satu taman. Fama asabat fi tiyaliha fi dhalikal marj, apa-apa yang dikenakan oleh kuda itu sepanjang talinya di tempat ataupun di padang rumput itu dan di raudhah itu, di taman itu, akan mendatangkan kepahala kepada tuannya. Jika kuda itu memutuskan tali ikatannya, lalu dia pergi sehingga ke satu bukit ataupun kedua bukit, kanat atharuha, nescaya kesan-kesan perjalanannya, tahiknya menjadi kebaikan kepada tuannya, yakni mendatangkan pahala kepada tuannya. Dan jika dia lalu dekat sungai, lalu minum air sungai itu, padahal tuannya tidak bermaksud untuk menghentikannya memberi minum di situ, untuk menghentikannya untuk minum air di situ, kana dzalika hasanatin lahu, itu semua menjadi pahala ataupun mendatangkan pahala kepadanya. Wa hiya lidzalika ar-rajul ajrun, kuda ini dalam semua keadaannya untuk orang seperti ini mendatangkan pahala. Dan orang yang kedua ialah orang yang memelihara, menyimpan kuda taganniyan wa ta'affufan, supaya dia tidak berhajat kepada orang, dia tidak berhajat kepada orang, dan untuk menjaga air mukanya.
untuk menjaga air mukanya supaya dia tidak jadi meminta-minta dengan orang. Walam yansahaqqallah fi riqabiha, dalam keadaan dia tidak lupa hak Allah pada tengkuk kuda itu, yakni pada kuda itu dan pada belakangnya. Fahiyalahu sitrun, maka kuda itu menjadi pelindung, penutup kekurangannya ataupun hajatnya. Dan yang ketiga ialah orang yang menyimpan ataupun memelihara kuda fakhran wariyaan, untuk berbangga-bangga dan untuk menunjuk-nunjuk. Fahiya ala dzalika wizrun, maka kuda itu membawa dosa kepadanya. Pernah Rasulullah SAW ditanya tentang himar, maka baginda menjawab, Allah tidak menurunkan kepadaku tentang himar ini kecuali ayat yang unik dan lengkap ini, yang merangkumi ini, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan amalan kebaikan seberat zarah, akan dia mendapat ganjarannya. Dan sesiapa yang melakukan seberat zarah kejahatan, akan dia mendapat balasannya juga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mansur bin Abdurrahman bin Syaibah, beliau berkata, ibu saya meriwayatkan kepada saya daripada Aisyah, sesungguhnya ada seorang perempuan pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid, bagaimana dia akan mandi kerana haid itu. Nabi SAW berkata, engkau ambil secebis kain yang dilumurkan kasturi, lalu engkau bersihkanlah dengannya. Perempuan itu bertanya, bagaimana saya akan bersihkan dengannya, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab lagi, engkau bersihkan dengannya. Perempuan itu bertanya lagi, bagaimana saya nak bersihkan dengannya? Nabi SAW kata lagi, engkau bersihkanlah dengannya. Aisyah berkata, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu. Kerana itulah saya menarik perempuan tadi kepada saya dan saya ajarkan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Hufaid bint Al-Harith pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW minyak sapi, wa aqitan, dan keju, wa adubban, dan beberapa ekor dab yang siap dimasaklah. Dia pun memanggil Nabi SAW, menjemput Nabi SAW untuk makan. Fa'ukilna ala ma'idatihi, semua yang tersebut tadi dimakan dalam hidangan yang dihidangkan kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW sendiri tidak makan. Kal mutaqadziri lahu, semacam orang yang jejek terhadap makanan itu. Walau kunna haraman, jika makanan itu haram, tentulah ia tidak dibenarkan makan dalam hidangan yang disediakan kepada Nabi SAW itu. Dan tentulah Nabi SAW tidak menyuruh mereka makan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang makan bawang putih ataupun bawang besar, falyatazilna, hendaklah dia menjauhi kita. Atau baginda bersabda, hendaklah dia menjauhi masjid kita dan duduk di rumahnya saja. Pernah Nabi SAW dibawakan, pada ketika Nabi SAW berada di Badar, dibawakan, kata Ibnu Wahab dalam riwayatnya, maksud dia ialah satu bekas, satu pinggan yang berisi sayur-sayuran. Di dalamnya ada macam-macam sayur. Nabi SAW mendapati baunya. Fasa'ala anha, maka Nabi SAW bertanya tentang sayur tu, ada apa dah? Diceritakan kepada baginda tentang sayur-sayur yang ada di dalamnya itu.
Faqala, maka Nabi SAW bersabda, qarribuha ila ba'di ashabi, kamu hidangkanlah kepada sahabat-sahabat ni yang ada bersamanya. Bila sahabat itu tengok Nabi SAW tidak suka makan, dia pun tak mau makan juga. Waqala, tapi Nabi SAW kata, makanlah. Fa inni unaji man la tunaji, kerana aku bercakap-cakap dengan orang yang engkau tidak bercakap-cakap. Dengannya aku cakap dengan orang yang kau tak bercakap. Ibnu Ufair meriwayatkan daripada Ibnu Wahab, dibawakan satu periuk yang berisi sayur-sayuran. Tadi bekas tadi sebut. Laith dan Abu Safwan tidak ada menyebutkan daripada Yunus kisah periuk itu. Saya tidak pasti adakah ini termasuk dalam kata-kata Zuhri atau ia termasuk dalam hadis yang asal. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im bahawa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Dia pun bercakap-cakap dengan Nabi SAW tentang sesuatu perkara. Nabi SAW pun menyuruhnya melakukan sesuatu. Faqalat, maka perempuan itu berkata, bagaimana wahai Rasulullah, atau apa kata kalau aku tidak mendapati engkau, aku tak berjumpa dengan engkau? Nabi SAW berkata kepada dia, jika engkau tidak bertemu dengan aku, jika engkau tidak mendapati aku, engkau pergilah kepada Abu Bakar, engkau pergilah jumpa dengan Abu Bakar. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari berkata, Humaydi dalam riwayatnya kepada kami menambahkan daripada Ibrahim bin Sa'ad, semacam perempuan itu maksudkan mati. Bagaimana kalau aku mari engkau sudah mati, maksudnya tidak mendapati engkau tu, tidak bertemu dengan engkau tu, takdirnya engkau mati, maksudnya begitu. Baiklah, kita tengok semula. Bab sebelum ni, bab sebelum ni tak lagi. Hak mana tak lagi tu? Asal sudah itu dah ni. Abu Hurairah ni. Abu Hurairah sudah dah. Sudah dah padal aja. Babu man ra'a tarkan nakir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatan la min ghairi rasul. Ini bab orang yang berpendapat kalau Nabi tak ada tegur, maka itu boleh jadi hujah dah tu. Bukan orang lain. Kalau orang lain dia tak tegur, kita tak boleh buat hujah, tak boleh jadikan hujah. Tapi kalau Nabi, orang buat apa-apa depan dia, dia senyap, dia tak kata apa, dia tak tegur, dia tak bantah, menunjukkan benda tu boleh lah tu. Ada orang yang berpendapat begitu, dan pendapat itu memang betul lah. Memang betul lah. Itu orang panggil takrir Nabi SAW. Yang Nabi SAW memperakui, membenarkan apa yang berlaku di hadapan dia tu. Apa yang berlaku di hadapan dia tu dia benarkan. Jadi kalau dia tidak bantah, sebab Nabi SAW dia tidak akan duduk senyap kalau benda tu benda salah, benda tu benda berdosa, dia tak akan duduk senyap. Mesti dia tegur selalu. Tidak serupa orang lain boleh jadi dia ada lah, dia tidak faham, ataupun dia nak melera lah, dia malu ke, ataupun dia macam-macam lah, boleh berlaku orang lain. Tapi kalau Nabi SAW tidak, dia tidak akan duduk diam. Kalau dia duduk diam tu, tanda lah tu bahawa perkara itu adalah harus, walaupun dia tidak buat, walaupun dia sendiri tidak lakukan. Tapi kalau orang tanya depan dia, dia senyap, ataupun dia suruh orang lain makan, dia sendiri tak makan, tak apa aku tu. Sudah jadi hujah dah bahawa benda tadi adalah halal.
Tapi kalau orang lain kita tak boleh buat hujah, tak boleh buat hujah. Serupa juga buat ke, kalau orang lain ni dia buat ke, tidak buat ke, tidak menjadi hujah. Kalau selagi perbuatan dia tu tidak disokong dengan hak orang panggil hujah dalam agama. Kalau tidak disokong dengan ayat Quran, hadis, ijma', apa semua, kalau tidak disokong tu tak boleh. Kalau dia kata pun. Jadi kita tidak boleh beralasan. Kita kata, oh, kita tengok misalnya tok guru dulu buat. Mesti betul, takkan dia nak masuk neraka. Kita kata, tak boleh jadi hujah. Tak mesti lagi betul. Tapi biasanya betul lah. Biasanya betul, tapi tak mesti. Tak mesti. Ataupun kalau dia tinggal, dia buat ke apa-apa. Misalnya orang kita kadang-kadang dia berdalil dengan hak tok guru kan. Tok guru. Tok guru dulu tu dia kata sanding boleh tu misalnya. Anak dia sendiri misalnya sanding kali-kali. Tak boleh. Kita kena faham dari segi agama ni itu tidak boleh menjadi hujah. Apa yang dibuat oleh orang lain, kalau sahabat boleh, boleh lagi. Tapi kalau orang lain tak boleh. Tak boleh buat hujah tu. Walaupun dia buat. Kalau dia tak buat pun tidak jadi hujah juga. Bahawa tak boleh buat benda tu. Pasal apa? Pasal dia tidak buat. Tak boleh jadi hujah. Kecuali kalau hak dia kata tu dia ada hujah dia. Hujah bagi kitanya Quran, hadis, ijma', itu hujah. Itu hujah bagi kita. Ataupun sekurang-kurangnya qiyas misalnya, itu hujah. Dia ada hujah. Yang kena syarat-syarat dia lah, baru boleh kita pakai. Jadi kita pakai dia tu bukan semata-mata kerana dia, tapi kerana dia ada hujah. Itu sepatutnya orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah ni dia lagu tu. Dia tidak atas orang. Tak boleh. Hak lagu ni hak betul sama Nabi SAW. Hak menjadi hujah sama. Dia senyap pun jadi hujah. Kalau dia buat tu lebih-lebih lagi lah. Kalau dia tak buat pun, orang lain buat, dia senyap. Itu pun menjadi hujah. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, cara orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah ni dia lagu mana? Dia jadikan perbuatan Nabi ataupun Nabi tidak bantah itu sebagai hujah. Kalau orang lain tidak hujah. Kalau kita tebal buat hujah juga, boleh rusak kita. Sebab itu tak boleh. Sebab apa? Sebab orang lain tidak terjamin dari segi dia tu terpelihara ke, tidak salah ke, tak ada terjamin. Boleh jadi dia tersalah, boleh jadi dia faham tak betul, boleh jadi berlaku. Kalau orang lain, sebab apa? Sebab dia tidak maksum. Kalau dia tersalah pun tidak semesti Allah SWT tegur. Jadi kita tak boleh kata kita tak boleh kata ini mesti ada lah sembahyang ni, sembahyang malas sekian-sekian ni, baca sekian-sekian, buat gini-gini. Sebab apa? Ada dalam kitab Syaqadir Jalani misalnya. Tak boleh kata. Tak boleh kata lagu tu. Sebab apa? Sebab orang lain tidak terjamin. Kita tak boleh kata juga, takkanlah wali sebesar dia tu kalau salah mestinya boleh mimpi kau gapo kau, Tuhan tegur lah dia. Tidak ada jaminan itu. Kalau ada jaminannya, kalau salah Tuhan mesti tegur. Nabi SAW, Nabi-Nabi ada, orang lain tak. Dengan sebab itu, kalau sahabat pun memang dia tu menjadi hujah. Tapi kalau khilaf, mana kita tidak mesti ikut sahabat ni. Nak ikut sahabat lain pun tak apa. Tak ada mestilah ni. Tapi kalau sebagai sahabat tu sepakat, itu orang panggil ijma' lah. Jadi hujah lah. Tak boleh lah. Kena ikut lah. Tapi kalau dia tak sepakat, tidak wajib atas kita ikut mana-mana golongan, sahabat ni kau ataupun sahabat ni, tidak wajib. Hak wajib ikut Nabi SAW sahaja. Hak lain tu tengok dulu. Kalau hak ijma' lain ceritalah. Tapi tu setara sahabat tu, orang yang dididik oleh Nabi SAW sendiri, apatah lagi orang lain. Apatah lagi orang lain. Jadi Imam Bukhari buat marilah contohnya. Contoh. Ini riwayat daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Dia kata, saya tengok Jabir bin Abdullah, dia bersumpah dengan nama Allah bahawa Ibnu Sayyad ataupun Ibnu Sa'id di sini, dalam nuskah yang lain Ibnu Sayyad,
itu Dajjal. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah kata dia, Ibnu Sayyad ni Dajjal. Jadi anak murid dia ni Muhammad bin Al-Munkadir, perawi kepada hadis ni, dia kata, kamu bersumpah dengan nama Allah benar? Dia kata, sebab aku dengar Umar bersumpah lagu ni, bersumpah Ibnu Sayyad ni demi Allah kata dia Dajjal. Nabi SAW tak bantah, tak tegur dia. Bila Nabi SAW tak tegur, maknanya boleh. Tak, jadi buat kesimpulan. Itu kesimpulan. Bila Nabi tak tegur, maknanya boleh kita buat lagu tu. Kalau tak boleh, tentu dia tegur dah Umar. Kita tak boleh kata tua dia takut dia malu. Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Nabi SAW kalau tak betul, tak kira tua dia siapa pun, dia akan tegur. Jadi Umar ni telah bersumpah bahawa Ibnu Sayyad ni Dajjal. Nabi SAW tak ada tegur apa. Tak ada tegur apa. Jadi Jabir buat kesimpulan bahawa sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak tegur menunjukkan harus, boleh. Tengok tu kan. Itu dalilnya. Jadi cerita Ibnu Sayyad ini dulu sebahagiannya kita sudah cerita dah. Jadi Ibnu Sayyad ini buat satu ketikanya dia ni macam tukang sihir gitu, dapat ilmu pelik lah, ilmu pelik, jenis jin, syaitan gitulah. Bomo kita kata, kadang-kadang mari dalam mimpi dia royak tu, ada juga, betul, ada juga. Jadi Ibnu Sayyad ini dia daripada keturunan orang Yahudi, duduk di Madinah, dan rupa dia tu sekali tengok, rupa dia tu serupa dengan gambaran yang diberikan tentang Dajjal. Dan di suatu ketika Nabi SAW tidak bantah kalau sahabat dia kata Ibnu Sayyad ini Dajjal. Siapa bersumpah pun dia tidak bantah. Apa sebab? Sebabnya Nabi SAW di suatu peringkat hanya diceritakan gambaran umum saja tentang Dajjal itu. Jadi gambaran umum itu ketika tu boleh jadi hak ni, boleh jadi hak ni. Nabi SAW tidak bantah. Salah satu hikmatnya ialah supaya umat dia ni, apalagi sahabat dia tu, supaya beringat semua. Walaupun sahabat dia dekat dengan dia jauh lagi lah, kita kata dengan kiamatnya, banyak alamat-alamat kiamat hak dia sebut tu tak berlaku lagi, tapi tujuannya nak suruh beringat ni dengan Dajjal. Biar ada semua ingatan tentang Dajjal ini, walaupun jauh lagi daripada masa dia, walaupun ada banyak lagi alamat yang tidak berlaku, tidak timbul lagi, tapi kita kena beringat semua tentang Dajjal. Sebab apa? Dajjal ini adalah bahaya besar, ancaman kepada akidah kita. Dengan sebab tu Nabi SAW lek. Apalagi Allah SWT tak bagi pengetahuan kepada Nabi SAW yang lengkap sekaligus berhubung dengan Dajjal. Jadi hak baginya secara gambaran umum. Jadi sehingga bila sahabat kata gitu, Nabi tak bantah. Maknanya boleh jadi. Dan sedikit sebanyak dia ada gambaran di situ. Maknanya syarat-syarat dia beberapa perkara tu sudah ada dah. Dari segi dia ni, ibu bapa dia Yahudi, ada dah. Kalau nak kira situ. Lepas tu dari segi zahir dia tu nampak tu, gitu. Mata dia tu ada meh sepodajar gitu, tubik gitu. Jadi Nabi SAW tak kata gap. Walau bagaimanapun akhirnya tidak. Ini di suatu ketika. Lepas pada tu Nabi SAW tak kata gitu. Bahkan Ibnu Sayyad ini termasuk di antara sahabat Nabi SAW. Masuk Islam dia. Masuk Islam pula dia je. Dan mati sebagai Islam. Sahabat-sahabat menyembahyangkan jenazah dia. Jadi habislah cerita Pak Ibnu Sayyad. Hak nak sininya iaitu dia bersumpah tu, sumpah atas nama Allah. Jadi bersumpah ni kalau tak betul, lagu mana? Jadi di sini ada beberapa tafsiran yang diberikan oleh ulama. Salah satunya ini yang terbaik ialah sumpah di sini dengan arti taukid, menguatkan percakapan sahaja seperti yang biasa dilakukan di zaman itu oleh orang-orang Arab. Bukan sumpah tu dengan maksud sumpah sungguh, walaupun sebut nama Allah. Sumpah tu tidak dimaksudkan. Sumpah tu sebagai penguat cakapan saja. Penguat cakapan saja, sekadar tu. Di sini kalau kita tengok di sini,
dalam hasyiah kitab kita ni nombor 5, panjang dia sebut tu. Apa yang anda sudah sebut sini sikit sebanyak sini sudah masuk dah tu. Sudah masuk. Jadi Ibnu Sayyad itu ceritanya dia pun sedih juga sebab ada orang duduk kecek-kecek kata dia ni dajjal, setelah dia masuk Islam. Dan dia berhujah, kalau saya ni dajjal gini. Dia kata. Jadi akhirnya selesailah masalah dia seperti yang kita sebut tadi. Di sini pun ada sebut. Qala al-Khattabi ikhtalafa, bahagian yang ketiga daripada bawah tu. Ikhtalafa as-salaf fi amri Ibn Sayyad ba'da kibarihi. Faruwiya anhu annahu taba wa mata bil Madinah wa annahum lamma aradu as-salah alayhi kashafu wajhahu hatta yarahu an-nas wa qila lahum ishhadu. Bila dia mati di Madinah, orang buka sebelum sembahyang jenazah tu, buka muka dia, pakai tengok tak ada apa, memang jelas dia mati dah. Gitu cerita. Dan dia mati sebagai Islam. Jadi kekeliruan itu berlaku di suatu ketika dulu. Gitulah. Lepas tu ini dalam dalam Abu Daud ada sebut, di sini pun dia ambil bisanadin sahih. Dia kata Ibnu Umar, dia duduk katalah dulu, aku tidak syak bahawa Masih Ad-Dajjal itu ialah Ibnu Sayyad. Siapa ada ramai lah, bukan seorang dua sahabat duduk kata gitu lah. Ada peristiwa Ibnu Sayyad dengan Abu Sa'id Al-Khudri berkait dengan Dajjal ini. Muslim pun ada mengemukakan daripada Abi Sa'id, dia kata aku pernah pergi sekali ke Mekah dengan Ibnu Sayyad. Lepas tu dia pun kata ke aku, Ibnu Sayyad kata Abu Sa'id Al-Khudri, kamu tahu orang duduk kata apa tentang aku, kata dia. Dia mau duduk kata aku ni Dajjal, kata dia. Bukankah engkau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahawa Dajjal ni dia tidak ada anak? Dia kata. Saya kata ya. Qala fa innahu qad wulida li, aku ada anak, kata dia. Dia berhujah, aku ada anak, kata dia. Qala awalasta sami'tahu yaqul la yadkhulul Madinah wala Makkah. Bukankah engkau dengar Rasulullah ada berkata Dajjal ni tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah? Abu Sa'id kata, ya memang. Dia kata, faqad wulidtu bil Madinah wa ana uridu Makkah. Aku memang lahir di Madinah, lepas tu ni nak pergi Mekah ni. Lagi sekali kamu. Gitu. Lepas tu gitulah, mana adalah beberapa perkara. Jadi hak ni di suatu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan keadaan Dajjal yang sebenar sekaligus tu supaya umat dia beringat, sahabat-sahabat tu beringat. Sedangkan Nabi SAW tahu dah. Sebab itulah Sayyidina Umar kata dia nak bunuh Ibnu Sayyad. Nabi kata kalau ia pun bukan mu, yang akan bunuh dia tu Nabi Isa. Kalau tidak, maka tak ada kebaikan. Kalau nak bunuh, tak ada pasal bunuh orang, jadi hukumnya lagu mana? Hukum Islam kena hukum balas lah. Jadi di situ kita tengok Nabi SAW tahu Dajjal tu lambat lagi. Tetapi apa ya dia tidak sebut dengan terang. Tujuannya ialah supaya umat dia sentiasa beringat tentang Dajjal itu. Supaya juga kita sampai kita ni kan, Nabi SAW ajar kepada kita, wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika
tu di akhir semaya tu, min Masihid Dajjal tu. Jadi minta berlindung daripada Masihid Dajjal. Jadi padahal banyak lagi tanda-tanda hak lain-lain tidak berlaku lagi, alamat kiamat dia tu lagi lambat lagi. Apa yang minta berlindung? Apa yang minta berlindung tu? Jadi satunya dia nak cerita Dajjal itu fitnah besar. Yang kedua mengisyaratkan bahawa Dajjal hak besar tu memanglah sah. Tetapi Dajjal-Dajjal lain seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi banyak tu, memang banyak. Jadi Dajjal ni ancaman dia bukan ancaman menyebabkan jadi orang lapar kau, jadi harga jadi mahal kau barang tu. Dah, ancaman akidah. Jadi hak tu kena beringat benar. Jadi di antara alamat Nabi SAW sebutnya, Dajjal ni semuanya hak mana-mana pun dia ada dakwaan jadi Nabi. Itu Dajjal hak lain-lain. Hak tu pun bukan main dah, ancamannya besar dah. Adapun Dajjal hak besar tu, dia tidak dakwa jadi Nabi, dia dakwa jadi Tuhan. Dia dakwa dia tu Tuhan. Itu bezanya. Apa yang ada doa minta berlindung daripada Dajjal ke apa? Nak suruh kita ingat semua ancaman terhadap akidah ni besar. Jadi kita kena ambil berat. Biar ada dalam perhatian kita semua. Jangan kita ingat dah Dajjal tu hak besar tu, saya sok tu tak tahu bila. Jadi kita buat tak cang. Jadi yang boleh merosakkan akidah kita ni ada bila-bila masa, setiap zaman ada. Jadi yang merosakkan akidah itu, dan dalam keadaan kita tidak sedar, tahu-tahu kita rosak akidah, itulah orang panggil Dajjal. Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis, banyak disebutkan sampai 30 Dajjal itu disebutkan. Jadi ini mana banyaklah Dajjal itu. Supaya juga Ibnu Sayyad di suatu ketika dahulu banyak perkara yang dia sebut tu memang mengelirukan orang. Macam dia tahu perkara-perkara ghaib di suatu ketika dahulu sebelum dia masuk Islam. Jadi dari satu segi ada juga tu yang boleh mengelirukan orang tu, dan boleh merosakkan akidah orang. Sebab itulah dia biarkan, dia tak kata apa. Tapi kadang-kadang daripada pengajaran hak ni cerita ni, iaitu kadang-kadang orang yang dikatakan tidak baik tu kadang-kadangnya bukan dia tidak baik sebenarnya. Ternyata kemudiannya dia tu baik pun, tak ada masalah. Cuma di suatu ketika saja mungkin dia tidak baik. Tak apalah. Ini bab hukum-hukum yang diketahui dengan dalil. Apa makna dalil itu dan tafsiran dalil itu. Jadi hukum yang diketahui dengan dalil-dalil, yakni dengan qiyas. Mana kalau tak ada ayat Quran yang terang, tak apalah. Ada kaedah-kaedah yang lain. Kaedah-kaedah itulah yang dikatakan dalil-dalil. Termasuklah qiyas dan lain-lain lagi, itulah yang dikatakan dalil. Nabi SAW pernah menyebut tentang kuda, waktu hadis kita baca tadi tu, dan lain-lain. Lepas tu orang tanya tentang hema. Hema tu tak ada. Dia pun kata, dia tunjuk itu dalil. Dia tunjuk ni ada dalam umum firman Allah Subhanahu Wa Taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi ceritanya orang pergi kuda gini-gini boleh kebaikan. Jadi kalau hema, nak royak barang dalam dunia ni tak habis. Hak tu hak zaman tu. Hak sampai sekarang ni hak tak ada sampai tu, dengan kereta, dengan motor, dengan kapal terbangnya, dengan kereta apinya, kenderaan, banyak benar lah. Jadi dia kata kita kena tengok dalil umum. Itu alat tu kalau digunakan untuk kebajikan, apa-apa alat pun kita akan dapat balasan dia, balasan baiknya, walaupun sebesar zarah pun. Dalam tu Nabi SAW kata, Nabi SAW sendiri tunjuk, tengok umum ayat itu. Jadi Imam Bukhari kata umum sesuatu ayat tu boleh dipakai juga. Umum sesuatu ayat itu boleh dipakai juga. Supaya juga ulama mengatakan ada berlaku dalam Quran ni. Lepas tu ada nak pakai motor, nak pakai kau ni. No. Ada. Jadi ulama-ulama dia kata dalam Quran kan ada sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang yang reti kalau kamu tak reti. Dalam perkara tu orang yang reti bab tu tanya dia. Itu panduan umum dalam Quran. Ada dah lah tu. Walaupun tak ada sebut secara terperinci, tak ada. Tak apa. Jadi panduan umum sudah ada. Itulah yang dikatakan dalil. Ditanya Nabi SAW tentang dhab.
Ni kemudian Imam Bukhari buat mari hadis-hadis dia. Ni di dalam tajuk dia, Tarjamatul Bab. Nabi SAW kata, aku tak makan, aku tidak mengharamkan. Dan bila dimakan dalam hidangan yang disediakan kepada Nabi SAW tu dhab dimakan. Ibnu Abbas buat kesimpulan, berdalil dengan hak tu, bahawa dhab ini tidak haram. Kalau haram macam mana dibenarkan makan? Gitu. Itulah dalil-dalil itu. Dalil-dalil itu kita tengok situ. Kalau tak ada jelas menunjukkan haram, maka dia dia harus gitu. Lepas tu Imam Bukhari pun marilah hadis yang menunjukkan hak tadi. Jadi hak sebut ni kuda saja. Orang zaman tu nak muskil dah. Kalau hemah lah ke mana? Hemah tu ada zaman tu. Yang Nabi tak pergi jauh tu, dia kata sudah cukup ayat umumnya. Tengoklah sekarang ni berapa banyak kenderaan ada. Orang zaman dulu tak terfikir nak ada kenderaan tu. Jadi kalau dia raya hemah lah ni, panjang cerita ni. Tak akan habis juga. Yang pentingnya untuk apa? Disimpan alat itu, kenderaan itu untuk apa? Tak kira lah motor ke basikal ke kereta ke apa-apa, tak kira. Tak ada lagi zaman Nabi dulu, termasuk belaka. Yang ni kalau kenderaan ini dia terbagi kepada 3. Untuk 3 macam orang, beza-beza keadaan dia. Satu golongan orang, dia simpan kuda. Sebab zaman Nabi gitulah. Kuda tu untuk apa? Untuk buat pergi perang. Memang dia khusus kuda dia tu untuk fisabilillah. Tidak semesti perang, tapi kemuncaknya perang lah. Sabilillah ni kerana Allah, untuk buat kebajikan, misalnya kita kata wakaf ke untuk orang ramai, fisabilillah. Untuk orang-orang guna ke kita kata dia bagi percuma begitu saja. Itu fisabilillah. Kalau dia pera kuda ataupun simpan kuda dengan maksud itu, dia boleh pahala. Lepas tu disebut pahala dia tu bukan pahala atas kuda tu saja, tidak. Hak dia berak, dia berjalan kat tapak kaki dia pergi rata ni, kalau sekiranya terlucuk lah kita kata, hak ikat saat ni terlucuk, terlepas, terbuka tali dia tu, dia pergi muka tuai tak ada, pergi rata, naik atas satu bukit ataupun 2 bukit, jauh lah mana perginya. Ataupun dia minum air tuai dia, tidak maksud nak minum saja, dia minum air sungai, boleh pahala berlaku pada tuai dia. Tidak nak ayatnya, tidak sia-sia. Begitu juga dengan kita. Kalau ada motor, ada kereta misalnya, kalau kita untuk fisabilillah, fisabilillah ni untuk perang, itulah kemuncaknya. Kalau tidak untuk itu, untuk agama, kerja agama, kita bagi kereta, kita bagi bank, untuk agama, bawa budak-budak mengaji. Kalau misalnya kita kata pergi masjid, pergi sana sini, tu pahala dah. Jadi pahala tu bukan duduk, tempat duduk tu saja. Tayar dia botok jadi misalnya, ataupun ketika jadi panah kalau misalnya kita enjin tu, ataupun bubuh minyak gapo semua tu, dan kalau aksiden kau gapo, kau kepek kau gapo, ada pahala berlaku, tidak saja. Cuma dia bagi satu contoh, umum tahu, semua tahu zaman dia tu. Begitulah, boleh pahala, tidak sia-sia. Sehingga benda-benda hak tak ada kena mengena dengan hak maksud asal tu, maksud asal kenderaan tu untuk naik, hak tak ada kena mengena dengan dia tu, macam tahqiq kita kata bekas tapak kaki dia tu, semua boleh pahala berlaku. Boleh pahala berlaku, tidak sia-sia. Kalau niat gitu. Yang kedua, orang simpan kenderaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan dia, hajat dia. Mudahlah nak pergi sana sini, mudah. Hujan pun boleh pergi. Kalau ada kereta misalnya, kalau nak ada motor boleh dah juga, tapi kalau hujan payah sikit. Misalnya, jadi ada kereta. Kereta bukan kereta saja, telefon misalnya. Kalau public susah juga nak pergi, tapi kalau ada 2 rumah lagi senang. Lagi senang. Kalau tak ada rumah sebelah pun ada juga, tapi malam-malam kita kena pergi ketuk pintu dia, menyusah ke dia. Menyusah ke dia, kejut dia, tak ada pasal. Jadi kita pun kata, baik kita ada sendirilah. Begitulah seterusnya.
Begitulah seterusnya. Kalau kita niat kita tu untuk memenuhi keperluan kita, supaya kita tidak berhajat kepada orang, dan supaya tidak kita jual air muka kita kepada orang. Kadang-kadang macam-macam orang ni, macam-macam. Kita molek dah pun orang tu payah, ada juga. Kadang-kadang silap kita juga, ada juga menyebabkan jadi orang nak marah. Bila kait dengan orang payah salah nak tupai-tupai orang. Jadi dia sediakan alat-alat ini untuk diri. Tak apa, molek juga. Ini sitrun, memang menjadi penutup keperluan dia. Memang boleh, tapi dengan syarat dia jangan lupa hak Allah pada riqabnya dan pada zuhurnya. Jadi pada tengkuknya dan pada belakangnya. Maksudnya orang kuda ni orang naik atas belakang dia. Tengkuk dia tu apa nama ni, macam-macam pendapat lah di situ. Zakat kau misalnya, itu tengkuk je. Zakat kalau mengikut setengah ulama, kuda tu pun dikenakan zakat juga. Setengah ulama kata tidak, tapi kalau untuk berniaga, jadi riqab tu maksudnya diri dia tu, hak diri kuda tu, mana kena beri zakat juga kalau untuk berniaga. Kata setengah ulama tidak sabit berniaga pun memang supaya dengan lembu ke apalah juga, jadi kena bagi zakat. Itu maksud riqab dia. Kalau tidak begitu pun maksudnya atas dia lah, apa-apa yang kita boleh ambil manfaat daripada dia, belakang dia, tengkok dia, kau gapo-gapo kau kita boleh ambil manfaat. Kita jangan lupa hak Allah. Yakni memanglah asalnya kita beli untuk menyempurnakan hajat kita, keperluan kita. Tetapi kalau ada orang memerlukan, orang sakit misalnya, cakap nak tahan kereta, nak pergi hospital, lama makan masa, susah, kita ada, dalam keadaan itu kita kena tumpangkan dia, biar dia boleh naik kereta kita bawa pergi hospital ke ataupun klinik ke, lain-lain lagi. Itu hak. Tidak sama, bukan maknanya kita tak guna langsung, kita beri untuk orang dah hak kita. Tapi jika perlu, kita gunakan untuk kepentingan orang lain juga. Tidaklah siapa tak cara lah mana-mana, kita tak cara ikut dia lah. Nak mati pun ikut dia, nak sakit pun ikut dia, kira diri lah. Tak boleh lagu tu. Itu maknanya lupa hak Allah. Kalau sekadar tadi tetap menjadi milik dia dan hak umumnya dia guna, tetapi kadang-kadang ada orang lain memerlukan, dia bagi. Dia bagi. Sama ada dia jadi driver ke ataupun dia suruh bagi ke orang tu, ikutlah, tak kira lah kat mana. Itu baru tak apa, boleh pahala juga. Tetapi maksud asalnya untuk melindungi ataupun menutupi keperluan dia, maka disebut maksud asal dia itulah yang tercapai. Sebab pahala bukan maksud asal dia pahala. Hak pahala ni kalau fi sabilillah tu niat, tak ada dah kita nak ambil apa-apa manfaat, tak ada dah. Hak tu barulah pahala sepenuhnya. Tapi kalau hak ni, ketika kita tumpangkan orang tu saja pahalanya. Lepas tu tak ada pahala kan kita sendiri tu, kita nak kebajikan. Tu suku hak kita, hak orang ni berkait dengan orang. Gitu. Dan yang ketiga, orang yang simpan ataupun perak kuda, ataupun kita kata ada kuda dengan maksud nak menunjuk-nunjuk, nak berbangga-bangga. Orang zaman dulu kuda tu sepuluh kereta lah, sepuluh kereta. Jadi kuda dia hebat lagi, besar lagi. Kalau orang zaman sekarang ni kereta, orang akan datang tak tahulah, takut kapal terbang pula. Masing-masing ada kapal terbang, ada jet pula. Tak cara, super lah. Jadi kalau dengan maksud menunjuk-nunjuk untuk berbangga-bangga, itu mendatangkan dosa kepadanya, tak boleh pahala. Ada boleh dosa, bolehlah kemegahan dalam dunia tu sementara tu, boleh lah tu orang duduk sebut-sebut lah, jadi orang jadi teringin lah kalau boleh supaya dia agak bertuah lah orang berasa. Dari segi dunia, pada hakikatnya itu tidak baik. Sebab apa? Menyebabkan jadi orang jadi resah, orang tidak senang hati, orang itu bercita-cita nak mendapat benda dunia, benda palsu. Kerana kita orang duduk kejar benda tu, duduk harap sangat dalam hidup benda tu kerana kita. Jadi kita pula macam tunjuk ajar kau orang, alah aku tak molek. Itu yang jadi dosa tu.
Orang lain lagu tu pula sombong pula. Depan orang tu pong derah. Pederah lah. Jadi orang sakit hati tu, bobel-bobel orang. Boleh lah tu. Jadi hak zahir tu, nampak zahir tu hakikatnya gitu dah juga. Bila orang tak senang hati, orang sakit hati dengan perbuatan kita tu, menunjuk-nunjuk tu. Lagu tu lah cara menunjuk-nunjuk tu. Kalau tak berderah orang tak tengok. Kalau tak berderah orang tak tengok. Bila berderah tu barulah orang tengok. Jadi orang tengok tu adalah hak teringin kat lagu tu. Ada hak sakit hati. Hak teringin pun tak molek juga. Hak sakit hati pun tak molek juga. Jadi menyebabkan jadi orang tu jadi tidak tenang. Itu jadi dosa tu. Lepas tu Rasulullah ditanya tentang himar. Maksud ni kuda. Kalau himar lagu mana? Jadi padahal dekat-dekat tu himar dengan kuda tu. Nabi SAW kata, Allah SWT telah menurunkan ayat yang unik dan merangkumi ini kepadaku. Maknanya ini bukan cerita kuda saja, walaupun aku rakyat kuda, hemar gapo pun serupa lah. Kereta komuter ke gapo ke serupa je. Jadi atas niat seseorang tu, kalau dia niat baik, boleh pahala pun sebesar zarah. Jadi kalau tumpahkan orang bawa pergi ke rumah sakit, bawa pergi ke klinik, apa besar tu, bukan besar zarah tu. Kalau besar zarah pun dia akan dapat hasilnya, ganjarannya. Apatah lagi kalau yang besar-besar lagi kebajikan yang kita buat itu. Hak tak molek pun lagu tu juga. Mana kalau kita nak menunjuk kesan dia tu tak besar mana lah mudarat dia, boleh lah kadar kesan dia tu lah. Kalau kesan dia tu mudarat benar, jadi ikut tahu orang tak molek benar. Siapa beberapa generasi duk ikut dia, tak asalnya dia lah buat. Banyak lah, boleh ke dia? Itulah makna sesiapa yang buat kejahatan sebesar zarah pun akan dia dapat tengok. Dia akan dapat tengok. Gitu. Jadi ini yang dikatakan dalil hak lagu ni. Nabi sebut ni sebagai satu contoh. Hak lain-lain pun lagu tu kita kena fikir gitulah. Itulah orang panggil agama ni bukan makna sempit. Kalau sebut kuda-kuda saja. Dalil. Nak ayat ni hak orang senang, hak orang suka apa dia. Misalnya dalam Quran sebut wah kemo, wah delima, wah anggur dia sebut. Tapi orang Mu'tazil tak ada. Wah serta, wah derian tak ada. Buah naga tak ada, misalnya kita kata. Jadi apakah makna tak ada dalam syurga? Apakah makna tak ada dalam syurga? Dah tak ada. Inilah yang dikatakan dalil ni. Kita kena tengok agama ni dalil dia. Kalau hak tu di kalangan orang Arab, hak dia suka hak tu. Hak dia suka hak tu. Dia suka sungai, dia buah-buah hak tu menjadi punca harta dia, pendapatan dia. Dia sebut hak tu. Bukan bermakna hak lain tu tak ada. Silap kalau kata dalam Quran tak ada, jadi dalam syurga tak ada lah, mana ni engkau tak sebut. Tak boleh kata lagu tu. Sebab tu kena faham berdasarkan dalil, dia kata. Orang yang faham hukum-hukum ni mana diketahui dengan dalil. Jadi tujuan sebenarnya ayatnya segala kesenangan tu ada. Jadi apa yang sebut sungai yang mengalir dalam syurga tu, sebab orang Arab dia sangat nak sungai. Tidak seperti orang Bangladesh. Bangladesh ni tergelar semua, dia tak apa suka sungai tu. Kalau sebut sungai dia takut ni. Takut kalau sebut sungai tu, kalau boleh jauh daripada sungai tu, atas bukit dah baru sedap je. Jadi dia sebut tu mengikut keadaan masyarakat. Mengikut keadaan masyarakat. Jadi bagi orang Arab kalau boleh sungai tak ada apa. Suka benar. Gitu. Jadi hak manusia suka gapo? Hak manusia suka. Hak tu akan dapat berlaku. Lepas tu ini termasuk dalam bab ni lagi. Dia nak ayat dalil-dalil ni. Aisyah, orang panggil hadis Aisyah pula. Ada seorang perempuan tu pergi tanya Nabi SAW, kalau orang panggil kotor ni, bila dia suci nak mandi, dah kata mandi tu, lepas tu nak lagu mana? Nabi SAW kata ambil secopek kain, secebis kain, lomo lah apa nama ni, kasturi. Memassakah tu kain yang dilomorkan kasturi ataupun wangian. Engkau bersihkanlah. Tawaddu'in di sini bukan makna ambil wudu, ambil air sembahyang.
Ini mengikut bahasa Arab, bukan istilah. Mana engkau sucilah dengannya, engkau bersihkanlah dengannya. Nak bersih lagu mana? Satunya dia ingat tawaduk ini ambil air semaya. Ambil air semaya ni guna air ni, ambil secopek kain, ambil air semaya lagu mana? Hak tu dia miskin. Hak tu. So lagi ada yang mengatakan tak boleh sabuh, muka dia Arab, dia tahu juga. Tawaduk ni dari segi bahasanya makna membersihkan diri. Jadi bersih lagu mana? Bersih lagu mana? Nanti dia tidak faham tu bersih lagu mana. Dia nak perincian. Nabi SAW 2-3 kali kata, kamu bersihkanlah. Lepas tu dia kata, bersih lagu mana? Bersihlah. Nabi ada main mari gitu nah. Ya Nabi SAW dia malu juga nak sebut tu, takkan nak sebut terperinci. Jadi Aisyah pun faham. Tengok, ni Aisyah faham berdasarkan dalil. Bila Nabi 2-3 kali kata lagu tu dia tak serayak lah tu. Ni khusus untuk orang perempuan, takkan nak sebut depan orang ramai. Takkan nak sebut depan orang ramai pula. Jadi Aisyah pun erek dia. Mana dia faham. Nabi SAW tak kata apa senyap. Mana dia kenal lah cara lagu tu. Jadi faham. Tidak kata lok tu. Lok. Supaya juga kita kata, kalau orang sudah mengaji lama dah, dia tahu dah, dia tahu namanya dah dengarnya. Hak baru mari tiba-tiba baru bagi dia. Orang lain beratus kali dah dengar, dia pun tanya semacam. Jadi hak guru lama ni mai dulu semula lah, tu semula hak tu nah. Tu banyak kali dah banyak yang sebenarnya boleh molek lagu tu. Baru tidak ganggu majlis. Kalau tidak kan jadi sibuk. Duk royak hak tu lah. Sedangkan dia baru mari, dia ingat tak ada royak lagi. Gitulah. Jadi hak ni pun Aisyah pun tarik dia. Aku pun ajarlah dia. Jadi ajar tu lagu mana? Supaya kita orang perempuan dia pakai tuala wanita itulah. Tuala orang perempuan itu. Modest kau gapo kau namanya, tak kira lah hak tu. Jadi pakai hak tu. Jadi cuci lagu mana? Jadi boleh jadi maksud dia tu ambil suci tu lesek gitu, kau buang gitu, kau lagu mana? Boleh jadi juga, itu pun salah satu caranya. Tapi jangan dipakai air wangi. Makanya kita kata ambil ni pakai air wangi panas. Jangan. Sebab pakai minyak panas lah. Hak ni kasturi lain. Kasturi ni dia bagus. Satunya dia mewangikan kemaluan itu, perempuan itu mewangikan. Selain daripada tu dia memudahkan lekat anak. Mudah nak mengandung. Itu salah satu kelebihan kasturi ni. Sebab itu Nabi SAW kata kasturi. Jadi kita tak boleh kata dah kasturi jadi air wangi lah kita bubuh jangan panas. Cari hak munasabah lah. Hak munasabah. Tapi hak di sini dia sebut kasturi. Kalau kita ambil asal kau boleh. Kasturi itu. Sebab di antara faedah dia menguat, menyihatkan. Itu satu. Yang kedua, dari segi Nabi SAW nak ajar di sini perempuan ini biar bersih. Biar bersih. Kadang-kadang kerana tidak bersih, tidak pandai menjaga kebersihan diri ni, kadang-kadang siapa jadi bercerah tangga. Lepas tu duk wayak kau lain lah, kini. Hak sebenarnya tak puas hubungan suami isteri tu, hak sebenar. Tapi tak royak orang, malu nak royak tu. Suami pun malu, isteri pun malu nak royak. Jadi Balah tu duk royak kau lain lah, tak bui belanja lah, tak gini lah, macam-macam duk sebut lain. Hak sipi-sipi, hak sebenarnya ni tak pandai. Kadang-kadang si suami jadi serik, toksik kepada isteri. Dia malu nak royak kat isteri. Sebab apa? Isteri itu tidak pandai jaga diri. Kebersihan diri tidak dijaga. Jadi suami itu jadi sakit kepala. Panas hati, toksik tidur sekali, pergi tidur atas masjid ke mana-mana. Kau misalnya kita tak ikutlah. Boleh jadi. Yang perempuan pun lagu tu juga. Bukan satu pihak saja. Yang perempuan pun lagu tu juga. Kadang-kadang jadi serik lah. Serik. Tak serik lah lagu tu. Ini maksud ajaran dia nya. Jadi serik dengan suami dia tu kerana hubungan tidak baik lah. Hubungan ataupun bau yang pelik, sakit kepala kita kata. Janganlah jadi gitu. Jangan jadi gitu. Itu maksudnya. Jadi kita kena faham.
Bila seseorang tu tak apa nak jawab, tak salah tanya apa lah, terutamanya depan orang. Kalau nak tanya pun biarlah sesuai dengan tempat tu. Ataupun tanyalah anak murid orang lama. Tanya ataupun anak murid orang lama tu tolong royak. Barulah mudah lagu tu. Ni semua ni berdasarkan dalil lah difaham. Hukumnya, perintahnya, apa yang dikehendaki itu berdasarkan dalil-dalil. Ada petunjuk. Petunjuk yang menunjukkan maksud dianya nak suruh buat gini. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, Ummu Hufaid binti Al-Harith. Yang ni mak saudara dia juga, adik-beradik kepada Maimunah. Ni Ummu Hufaid, adik-beradik kepada Maimunah, isteri Nabi SAW. Mak saudara Ibnu Abbas lah. Dia ni beri hadiah kepada Nabi SAW. Hadiah sebab Nabi SAW tak makan sedekah. Jadi sahabat-sahabat tahu dah, kalau nak beri dia, nak suruh dia makan kat atas nama hadiah. Jangan beri atas nama sedekah. Sedekah dia tak akan makan, dia tak akan ambil. Jadi sahabat-sahabat kalau nak beri apa-apa, dia gitulah cara dia. Jadi dia hadiah minyak sapi, keju, dan dhab. Dhab ni apa ni, sejenis bewok lah, super bewok tapi tidak bewok, kecil gitu je binatangnya. Tempat kita ni tak ada. Jadi dhab sediakan, dan dia ajaklah, ajak Nabi SAW makan atas nama hadiah lah, hadiah kepada Nabi, ajak makan. Lepas tu semua tu dimakan di dalam hidangan yang disediakan untuk Nabi SAW. Tapi Nabi sendiri tak makan. Mana ada lah dalam majlis tu hidang Nabi tak makan. Semacam dia jejek, ataupun kemar lah kita kata. Kemar, kalau kita bahasa Kelantan ni kemar. Macam kemar gitu. Pasal dia tidak biasa. Walaupun kemar pun tidak bermakna haram benda tu. Tidak bermakna haram. Dan hak semula jadi ni kalau kita jadi nampak gitu sikit, kita tak boleh kata kembar makan ni benar ni, yang kita nyoh tak kira tak. Dia kembar, tak boleh kata gitu. Nak mana muka dia tak biasa. Misalnya Nabi SAW ni macam dia kembar lah, macam kembar. Jadi dengan sendirinya akan nampak pada muka tu. Tapi dia pun tentu sekali dia cuba kawal, tapi ada sahabat yang nampak gitu. Jadi kita tak boleh nak katalah kepada orang tu kalau dia kembar, tak boleh. Nak mana dah moga dia tak boleh, dia tak biasa. Walau bagaimanapun Nabi lock orang makan. Kalau haram, tentu dia tak akan benarkan dalam hidangan tu disediakan benda ni. Dan tentu dia tak suruh orang makan. Bila sahabat-sahabat tak berapa nak mula-mula tu, dia pun suruh makan. Dia sendiri tak makan. Menunjukkan manusia ni dia ada selera tidak serupa. Selera tidak serupa. Ada orang suka makan ni, ada orang tidak suka. Jadi masing-masing lah tu. Masing-masing. Dalam riwayat asal lagi cerita lain pula. Jadi hak naknya saat ni dalam hadis saat ni dalil lah tu. Dalil bila dimakan dia dalam majlis Nabi SAW menunjukkan benda tu benda halal. Itu dalil. Walaupun dia tidak sebut halal secara terang, ini halal makan, dia tak sebut gitu. Dia biarkan saja tu sudah menunjukkan halal. Apalagi kalau dia suruh, walaupun dia tidak sebut perkataan halal tu tak apa. Kita boleh faham lah tu, berdasarkan dalil lah tu orang panggil. Lepas pada tu riwayat daripada Jabir, dia kata Nabi SAW kata sesiapa yang makan apa ni, bawang putih ataupun bawang besar, dia tak sama hari, dia pergi jauh lah, tak sama hari, tak sama hari dekat kita lah. Ataupun dia tak sama hari masjid lah, tak sama hari masjid kita ni, biar duduk rumah. Jadi sumpah juga hadis ni hak bang. Jadi kita kata bau-bau putih tak ada sebelah mana. Kecuali kalau hak betah. Kalau hak betah tu memanglah kuatlah bau. Jadi kita nak kata sekat ni saja je kok.
Ada lain-lain wah deria. Apa kurangnya? Wah deria tu. Oh kuat benar tu. Oh tu. Jadi kalau makan wah deria jangan pergi masjid. Itulah dalil dia. Walaupun tak ada sebut tapi kita fahamlah maksudnya yang boleh mengganggu orang lain, jemaah lain. Bila sedawa tu bengai kepala ni, naik kemuncak kepala, naik tengah penjai mata tu. Tak napah kawan tu. Nak baca ayat pun tak boleh. Pasal apa saat ni nak bau busuk lagi. Jadi tidak khusus dengan bawang putih. Hak sebut sini bawang putih. Hak tak ada. Hak tak ada negara. Supalah apa-apa pun. Lepas tu hak ni hak makan, kalau tidak sampai makan, bau ketiak tu busuk sangat. Tak mandi berapa hari dah. Tak boleh juga. Sebab hak tu pun supalah. Maksud dia supa. Siapa juga maksud tu? Iaitu mengganggu orang tu tak boleh. Mulut busuk tak boleh, kena gosok. Ini ajaran Nabi SAW untuk orang-orang pergi dalam majlis tempat ramai. Tempat ramai lagu itulah. Memanglah molek jemaah tu. Kalau siapa mengganggu jemaah, Nabi SAW kata tak samari masjid. Mana sesuatu tak ada kelebihan lagu tu. Tak ada kelebihan dah pergi masjid pun. Mengganggu orang. Padahal tidak ganggu ni banyak macam kan. Tidaklah kata ganggu dalam hadis yang lain. Dia kata sesiapa yang lakoh orang, lakoh belakang orang. Sebentar kau kata sah pertama tu, sah depan ni pahala lebih kan. Dah muka ni mari lewat lakoh orang. Lakoh kata belakang ni lakoh. Bermakna Nabi kata dia telah rentangkan jambatan atas neraka jahanam untuk diri dia. Tu baiklah buat lagu tu. Maknanya tak boleh. Itu menyakiti orang juga. Kalau kita nak lalu-lalu lah molek, janganlah siapa menyakiti orang. Tapi kita alhamdulillah tempat kita ni bagus dari segi ni. Tak boleh lawan. Orang luar pun tengok bagus tempat kita. Dia pakai ayat Quran tu, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada orang mukmin. Orang kita amal benar tu. Kita tengok orang lain kurang amal tu. Orang Islam lain kurang. Kalau kita nak lalukan, kita rendah sikit. Itu rendah sayap tu. Itu rendah sayap. Itu betul tu. Kita duk amalnya tu. Orang lain duk. Anak duduk tengok negeri-negeri lain, orang lain duk kasar. Nak pergi pegang kepala kocok gitu, nak lakuh tu. Tapi orang dia jenis tak apa. Orang luar dia jenis kasar. Tak apa lagu tu, kelih gitu. Ada juga kadang-kadang bawa-bawa, ada juga tak kisah muka dia pun lagu tu juga. Kasar, tak boleh. Jadi segala-gala yang menyakiti orang tak boleh, dalam apa bentuk sekalipun. Dalam bentuk bau busuk ke apa-apa. Sebab tu Nabi SAW kata wajib kepada orang nak pergi sembahyang jemaah tu kena mandi. Sebab tu mengikut mazhab Zahiri, dia kata wajib kena mandi hari jemaah. Wajib kena mandi. Walaupun orang lain tak setujulah, dia kata itu dalam keadaan lagu mana. Ke mana-mana pun maksudnya tak sewi bau busuk lah. Suruh pakai air wangi ke apa semua tu, tak sewi bau busuk lah. Kalau menyebabkan jadi orang bau busuk, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Sebab itulah Nabi SAW dia suka pakai wangi-wangi. Hak menimbulkan bau tak molek tu dia tak ambil dulu lagi. Dan memang pun kalau orang tu sebenarnya kalaulah dia amalkan tak makan hak busuk-busuk ni kan, kita ni kuat benar makan hak busuk ni. Hak lebih kita pun ada juga, hak kurang kita pun apa. Orang lain tak ada buat, kita buat. Ikan masai lah, parut pun bau. Sampai gatal hidung tu, bersedung habis. Orang ni lagu ni. Segala hak busuk dah cincaluknya apa buduhnya. Orang lain bau pun sakit kepala dah. Kita kata bos dan molek sedap kau. Kau perak kau lama, kau sedap kita kata. Jadi masa. Itu makanan kita. Jadi makanan ni pun kalau kita tak makan bau busuk ni lama-lama tubuh tu jadi wangi. Bau wangi. Tapi kalau biasa makan ni dia busuk. Kau makan pelik, kau busuk tubuh dia. Begitulah pedoman dia. Selain daripada itu, apabila bau busuk, Nabi tak kenal sangat ni, malaikat tak suka. Malaikat tak suka. Ya dia tu semua bau sedap, baju bersih. Apa Nabi ni bersih? Dia malaikat suka. Kalau hak bersih-bersih, hak bau sedap ni dia suka. Hak bau busuk, syaitan suka.
Sebab itulah kerana bau busuk ni jadi balah, jadi gitu suami isteri pun balah. Apa? Pasal syaitan ada lah. Dia ada peluang lah untuk nak pelaga. Ada boleh pun boleh sabar dah. Tapi lama-lama tak boleh juga. Main busuk semacam. Sebab syaitan dia suka, malaikat tidak suka. Hak bau busuk. Lepas tu bila hak ni maksudnya hak tidak dimasak di sini ni. Sayur mentah. Sayur mentah. Jadi ayatlah dalam ni ada gini-gini. Nabi SAW kata bagilah idalah pada sahabat-sahabat ni. Tapi ada sahabat dia tengok Nabi tak si makan. Dia tak si makan kata Nabi SAW kata dah makan tak apa. Ini menunjukkan halal benda tu. Halal. Jadi makan mentah bawang putih gapo bau halal. Apa nama ni, ikan masin, ikan bau halal. Dari segi halal tu halal. Tapi Nabi, kalau Nabi tak makan, gitulah. Kita nak makan boleh, sahabat dia pun makan. Dia suruh makan. Aku lain kata dia. Sebab aku bercakap-cakap dengan orang yang kamu tak bercakap. Aku bercakap, maksud bercakap dengan apa? Malaikat lah. Kamu tak. Jadi malaikat dia tak suka bau-bau lagu ni. Jadi tak boleh. Tak boleh. Jadi waktu bik sini ada yang kata dalam pinggan, ada kata dalam puyuk. Jadi boleh jadi waktu bik puyuk dulu, lepas tu dalam pinggan, gitulah. Tak apa, tu tak jadi masalah. Lepas pada tu cerita Jubair bin Mut'im. Ada seorang perempuan pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia pun kecek sesuatu lah dengan Rasulullah. Nabi SAW pun suruh dia buat gini-gini lah. Dia pun kata lagu mana, wahai Rasulullah, kalau saya mari semula tu Rasulullah tak ada. Nabi SAW kata, kalau mu tak jumpa dengan aku, kalau aku tak ada, pergilah jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata. Imam Bukhari buat mari dalam ni. Ini apa nama ni, al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Hukum-hukum yang diketahui dengan dalil-dalil. Ni dalil apa? Dalil bahawa Sayyidina Abu Bakar itulah yang layak menjadi khalifahnya selepas dia kalau dia mati. Nabi tidak suruh pergi jumpa dengan orang lain. Itu dalilnya. Dah sahabat-sahabat faham tu. Ulama-ulama pun faham. Sebab tu dia memang nasabah, memang betul lah kan. Lepas pada Nabi SAW wafat, siapa yang dilantik menjadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar. Semua setuju. Sebab faham dah. Nabi SAW selalu isyarat dah, tunjuk dah secara tidak langsung. Orang-orang hak cerdik ya faham dah. Apa ya suruh cari Abu Bakar tu kalau dia tak ada. Lepas tu Imam Bukhari kata, Humaydi dalam riwayat dia menambahkan kepada kami, dia kata daripada Ibrahim bin Sa'ad, perempuan itu maksudkan kalau saya mari semula Rasulullah tak ada tu maksudnya kalau Rasulullah mati maksudnya. Tak ada. Kalau kita lah, kita tak ada dah dia. Bukan tak ada tu mana tak ada ni mati maksud. Supaya juga di sini. Bagaimana kalau saya mari saya dapati Rasulullah tak ada? Tak ada tu mati maksud. Nabi SAW kata, kalau tak ada, tak jumpa dengan aku, pergi jumpa dengan Abu Bakar. Dia akan selesaikan. Jadi Nabi SAW sudah ada isyarat di situ. Itulah yang dikatakan dalil. Sudah ada isyarat. Dan sahabat-sahabat faham tu. Supaya juga Nabi SAW, ini dia tidak sebut lah. Kalau nak sebut banyak lah lagi. Nabi SAW suruh masa dia sakit apa, suruh Abu Bakar jadi tu imam. Orang kata orang lain lah, Abu Bakar ni kalau dia semayang kat Nabi sakit-sakit gini kat, jerit semacam Abu Bakar, suruh Abu Bakar semacam. Orang kata kalau orang ni lah, dia ni mudah jerit, Abu Bakar, suruh Abu Bakar semacam. Dan di antara yang terakhir tu, bila dia tak boleh keluar tu, dia buka tabir, dia tengok duduk semayang, Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam, dia senyum, dia suka. Sahabat-sahabat terkejut tengok Nabi SAW. Dia sukanya. Terkejut kata apa. Lepas tu dia tengok Nabi senyum, Nabi pun tutup tabir. Apa isyaratnya? Itu pun dalil juga yang menunjukkan dia puas hati, dia redha dengan Abu Bakar. Sebab itulah dalam Bukhari di tempat yang lain
disebutkan Nabi SAW suruh panggil Aisyah, panggil Abdul Rahman, suruh panggil. Dia nak pesan sesuatu lah, tapi kata dia biarlah. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Dalam Bukhari di beberapa tempat wajib kali mari hadis tu. Dia kata Allah dan orang mukmin enggan, mana tidak akan nak selain daripada Abu Bakar. Tak payahlah, tak payah pesan, tak payah tulis surat, tak payah gapo lah. Lantik Abu Bakar ni. Sebab Allah tidak akan nak, orang mukmin pun tidak akan nak kecuali Abu Bakar. Nak ke apa? Nak sudah jadi dah tu lah. Kan lepas pada Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, itu semua isyarat belakang tu. Isyarat bahawa Sayyidina Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah selepasnya. Tapi orang hak tak kenal tu dia takwil, dia takwil tak boleh pergi, moga gitu dah jadi dah. Nak takwil lagu mana? Sebab kita takwil ni bukan anak dia, memang anak dia, bin dia pegang semua tak nak Nabi. Nabi lagu mana? Payah lagu tu. Dah semua orang terima anak dia, memang anak dia, bin dia yang pegang. Orang tak usah terima, bukan anak dia. Hak dia kata dia suku sakak tak tahu main mana. Itu tak kena lah. Dengan sebab itu hak Imam Bukhari buat ni, cara dia ni, banyak hukum-hukum ni diketahui dengan dalil dan isyarat. Banyak hukum diketahui dengan qiyas. Hak tu maksud Imam Bukhari ni. Jadi kita kena gunakan qiyas. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah ni, bukan bermakna dia terbatas fikiran dia, terhad, jadi sempit lah. Sebab sebanyak mana sangat ada dalam Quran, sebanyak mana sangat ada dalam hadis. Nak kiamat tak tahu bila, macam-macam lagi boleh berlaku. Tidak jadi masalah. Bahkan kepada orang yang pegang dengan Quran dan sunnah ni, hak ni lah ia jadi mudahnya. Saat ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tu tengok, pakai hak umum tu. Di sini pakai qiyas, di sini pakai isyarat, semua boleh guna. Dan inilah yang ulama-ulama usul simpulkan daripada perhatian dia, sehingga tubik jadi ilmu kan. Sebelum pada tu mana ada usul fiqh ke apa tu, tak ada. Orang panggil khitab ni dalilul khitab, fahwal khitab dan sebagainya, mereka buat daripada mana? Dia perhati hak Nabi tu, perhati sehingga buat kaedah-kaedah. Seperti yang terdapat di dalam usul. Hak ni semata-mata ilmu mari daripada Islam. Kalau tak ada Islam, tak ada ilmu ni. Kerana Islam, kerana perhati Quran dan hadis lah, ia jadi ada kaedah tu. Jadi kaedah tu kita tengok, senang. Ini kelebihannya apabila merujuk pada Quran dan Sunnah, Allah SWT akan buka macam-macam lagi ilmu kepada kita, dan kita berasa tidak jadi masalah, tidak jadi sempit, tidak jadi susah dengan mengikut agama. Bahkan kau senang ada, gitulah. Lepas tu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasalu ahlal kitab. Wallahu a'lam.